Perkembangan terbaru dan terkini artis tempatan Sabah. Berungkai kisah di sebalik terindah bersama Kai dan Queen Nera. Baru saja sehari musik video terindah nyanyian Kai dan Queen Nera dimuat naik ke dalam saluran YouTube Pusaka Production. Ianya telah pun mencecah tontonan sebanyak 2.3 juta. Lagu terindah adalah ciptaan sendiri oleh Kai dan dirakamkan di studio Pusaka Production. Wartawan FH Media telah berjaya menghubungi Kai untuk berkongsi cerita di sebalik kisah terindah. Menurut Kai, terindah adalah merupakan single ketiganya daripada 5 lagu yang telah pun dikeluarkan olehnya dan lagu itu telah ke udara pada 2016 yang lalu. Namun proses rakaman untuk musik video tersebut hanya dapat dilaksanakan pada Ogos lalu. Menurut Kai lagi, lagu ini dalam bergenre pop contemporary dan mempunyai message tentang kepelbagaian cinta, di mana cinta yang terindah dan sempurna tidak semestinya di antara pasangan bercinta, namun juga hubungan antara anak ibu, adik-beradik, dan juga kawan, menurut Kai. Kai juga mengulas ketika ditanya mengenai Nera sebagai pasangan duet dalam lagu itu. Kai menjelaskan Nera bukan sekadar rakan di atas pentas karena mereka sudah lama berkawan dan memang rapat. Kerana minat yang sama di dalam genre yang sama mendorong mereka untuk berkolaborasi bersama dengan penerbit tersohor Sabah yaitu Douglas Henry. Kai juga berkongsi pengalaman di dalam penggambaran music video, di mana music video itu telah dijalankan di sebuah lokasi di Penampang, Kampung Sugud, di dalam sebuah banglo. Menurut Kai, secara tidak sengaja telah memilih seorang model casting yang bernama Childry yang kebetulan mempunyai wajah yang seiras dengan Queen Nera sehingga mereka dikatakan adik-beradik kembar. Begitu juga dengan pelakon kanak-kanak yaitu Harmony Loomis yang merupakan anak kandung kepada Henry sendiri dan amat berbakat menjadi pelakon dan dijadikan sebagai tambahan di dalam penggambaran dan mempunyai watak yang periang menjadikan penggambaran tersebut mudah. Dan di akhir perbualan Kai juga berkata lagu ini mempunyai dan mampu untuk menghiburkan peminat semua yang sudah sekian lama berkecimpung dalam musik tempatan. Dan Kai mengajak mereka untuk menghargai, sayang menyayangi di antara satu sama lain tanpa mengira keadaan. Dan Kai sempat berpesan agar peminat dan semua orang yang ada di luar sana agar sentiasa berjaga-jaga, terutama dalam zaman pandemik COVID-19 sekarang. Kisah itu hanya fantasi sahaja bersama Nancy Laminit. Sandaran terbaru Nancy Laminit yaitu lagu dalam bahasa dusun yang berjudul Noromuk Ginawoku berkonsepkan musik pop balada. Kata Nancy, lagu tersebut adalah ciptaan Bobby Guff dan baru-baru ini lagu itu telah pun rilis dan lagu tersebut telah dirakamkan di Noob Studio milik komposer tersebut. Noromuk Ginawoku berkisarkan tentang sepasang kekasih yang mana kekasihnya ditinggalkan oleh pasangan kerana wujudnya orang ketiga. Menurut Nancy, kisah itu hanyalah fantasi dan bukan kisah nyata. Dan berkemungkinan saya juga akan membuat video klip, tetapi bergantung pada masa yang sesuai menurut Nancy. Tambahnya lagi, selepas single terbarunya ini, dalam masa yang terdekat dia bakal merakamkan single duet bersama dengan penyanyi Selvianus Timbun di mana lagu duetnya itu di dalam bahasa dusun berentakan musik Sumazau. Katanya kepada FH Media ketika dihubungi. Menurut Nancy, berkolaborasi bersama dengan penyanyi Selvianus Timbun terjalin apabila penyanyi itu sendiri telah mempelawak Nancy untuk duet bersama. Dan lagu duet itu menurut Nancy adalah ciptaan Nancy sendiri dan hanya menunggu masa untuk rakaman. Menurut Nancy, semoga peminat-peminatnya akan terhibur dengan lagu terbaru dan lagu-lagu yang bakal ia bawa dalam bentuk duet.
pada masa akan datang. Nancy turut berpesan agar para peminat dan penyokong karya tempatan Sabah terus menyokong, dan dalam kesempatan itu juga Nancy sempat menyeru kepada warga Sabah agar mematuhi SOP bagi memutuskan rangkaian pandemik COVID-19. Nancy juga sempat memberi pandangan tentang program terbaru FH Production iaitu FH Idol. Menurut Nancy, dengan adanya FH Idol ini kita boleh mencungkil bakat-bakat baharu orang Sabah. Dan saya ada menonton saringan pertama dan saya lihat ada ramai peserta yang berbakat. Nasihat saya kepada peserta agar rajinkanlah diri untuk membuat latihan, nyanyian, dan yang penting adalah rehat yang cukup. Tambahnya lagi. Dan Nancy juga sempat berpesan agar semua peserta dapat melakukan yang terbaik. Katanya mengakhiri perbualan. 30 peserta FH Idol marah ke konsert kedua. Setelah menonton tayangan perdana program FH Idol yang bersiaran secara langsung bermula pada jam 8 Sabtu lalu, maka tidak silaplah anggapan sesetengah pihak yang menganggap Sabah adalah lubuk kepada bakat. Dengan adanya penganjuran program FH Idol, maka kenalah pada tempatnya kerana bakat terpendam anak-anak tempatan dan anak-anak muda ini dapat dicungkil dan digilap kerana mereka boleh meneruskan bakat sedia ada ke peringkat yang lebih jauh. Ketika konsert pertama program FH Idol sedang berlangsung Sabtu lalu, jumlah penonton mencapai 91 orang dalam satu masa ketika tayangan, dan pada keseluruhan yang dicatatkan seramai 599 orang selepas program tamat. Pengarah urusan FH Media iaitu Freddie Hampton yakin jumlah penonton lebih daripada itu kerana ramai penonton dengan menggunakan satu telefon tetapi menonton bersama dengan keluarga atau rakan-rakan. Reaksi penonton ketika tayangan berlangsung adalah positif dan masing-masing menyokong peserta yang mereka minati, dan ada juga yang tidak sabar untuk mengundi peserta yang mereka minati. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, seramai 30 orang akan dipilih untuk ke konsert seterusnya. Maka dengan itu, Freddie telah memberikan tekanan kepada mereka agar memilih lagu yang sesuai dengan nada suara. Kerana minggu ini siapa yang masih tidak dapat melakukan dengan baik, maka mereka akan tersingkir menurut Freddie. Dan tambahnya lagi, pada Sabtu akan datang, peserta akan diberikan cabaran untuk menyanyikan lagu dalam rentak dangdut. Kata Freddie lagi, minggu ini 5 peserta akan tersingkir dan undian penonton ianya kini dibuka dan akan tamat pada 12 malam pada 17 November bersamaan dengan hari Selasa. Jika tidak mahu peserta kegemaran anda tersingkir, undilah peserta kegemaran anda kerana 20% daripada undian penonton adalah penentu kepada kedudukan peserta. Kepada orang ramai yang ingin menaja pakaian mereka, boleh berhubung terus kepada talian 019-300-9618. Dan sebagai balasan, FH Production akan mempromosikan produk ataupun pakaian tajaan mereka semasa konsert berlangsung, kata Freddie. Sharina Lin menyokong penuh FH Idol. Pelantun kepada lagu yang berjudul Kadak Haus Ginawa iaitu Sharina Lin menyokong penuh program terbaru FH Production iaitu FH Idol yang mana bersiaran di FH Media TV setiap Sabtu jam 8 malam. Namun begitu, kerana kesibukan dengan kerja hakiki, maka dia belum berkesempatan menonton rancangan tersebut dan hanya melihat pada iklan sahaja. Namun penyanyi ini yakin program itu mampu menarik peminat muzik tempatan untuk mengikuti perkembangan program tersebut.
Menurut Lin, walaupun dia belum menonton saringan pertama minggu lalu, namun Lin tetap menyokong rancangan tersebut. Tambah Lin lagi kerana program seperti FH Idol ini sesuai untuk diadakan bagi mencungkil bakat-bakat terpendam, khususnya di negeri Sabah. Tambahnya lagi karena itu bukan hanya kepada FH Idol sahaja. Bagi pihak yang menganjurkan program seperti ini, hendaklah mencungkil bakat-bakat mengikut cara tersendiri untuk mengetengahkan bakat bagi peserta yang mengikuti anjuran mereka, katanya ketika ditanya mengenai program tersebut. Tambahnya lagi, bagi peserta yang menyertai program ini, ia adalah satu langkah pertama yang tepat untuk bakal menjadi penghibur suara Sabah yang terbaharu. Mereka adalah berada di bawah platform yang membantu mereka untuk lebih dikenali oleh peminat seni tanah air tempatan Sabah. Bagi Lin, tanpa sokongan melalui program seperti ini, maka sia-sia bakat sedia ada yang sepatutnya boleh pergi jauh dalam industri seni. Menurutnya, ketika diajukan soalan tentang pembikinan lagu terbaharu, Lin mengatakan dan mengakui bahawa kerana wabak COVID-19 yang masih berleluasa kini menghalangnya untuk mengeluarkan lagu terbaharu, dan dia merancang untuk merealisasikan hasratnya itu pada tahun hadapan. Pada masa itu, dia juga mengambil kesempatan untuk memberikan tips bagi para peserta FH Idol yang sedang menjalankan latihan mereka masing-masing. Kepada peserta, semoga berjaya dalam pertandingan ini. Banyakkan latihan dan jagalah kesihatan. Jangan malu untuk mengetengahkan bakat-bakat terpendam Anda. Lakukanlah yang terbaik. Mungkin kerana pengalaman ini akan menjadi pendorong untuk Anda lebih maju dalam industri seni ini. Buat untuk warga Sabah, marilah kita sama-sama menyokong peserta FH Idol. Semoga dengan sokongan kita mereka terus bersemangat dan tidak berputus asa. Siapa lagi kalau bukan kita yang membantu menaikkan seni suara tempatan Sabah, katanya mengakhiri perbualan. Norin Shah merancang bawa anak didik ke studio rekaman. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat, penyanyi Norin Shah terlibat sebagai mentor dan juga juri kepada Protije dalam sebuah program di Lahadatu yang diberi nama sebagai Lahadatu Voice, yang mana kini masih lagi berlangsung. Lahadatu Voice menampilkan 8 mentor, yaitu Azam Yaakob sebagai pengurusi program, Norin Shah, Azulfe, Shalut, Kun Torres, Dance, Hariza, dan juga Niki. Mentor-mentor ini akan menjadikan seramai 46 peserta sebagai protege. Pilihan daripada para peserta dan 19 November ini adalah penentuan bagi peserta yang berjaya ke pentas akhir. Menurut Norin, program ini akan dilangsungkan secara atas talian, dan pada pertandingan akhir nanti, Norin mengatakan ianya akan bersiaran secara langsung. Tambah Norin lagi melalui kaedah atas talian. Norin kini giat melatih protege untuk melayakkan diri mereka ke pentas akhir. Penekanan yang Norin berikan kepada mereka adalah pemilihan lagu yang berkesesuaian, berkongsi ilmu cara penjagaan suara, dan juga kualiti persembahan serta disiplin diri, tambah Norin lagi. Anak didiknya ialah Sharina Sher, Haris ataupun dikenali sebagai Tom, Zad ataupun Along, Noel ataupun Yeng, Zida, Asrina, dan juga Jirin Jiwi. Kata Norin lagi, selepas saja pertandingan akhir nanti, dia merancang untuk membawa anak didiknya ke studio rekaman untuk menghasilkan dan menyanyikan lagu ciptaan Norin sendiri. Menurut Norin, kini dia giat menulis lirik lagu. 10 buah lagu yang telah Norin hasilkan, sebahagian daripada lagu itu adalah untuk diri Norin dan juga sebahagian untuk anak didik Norin.
6 daripada mereka ini telah memilih Norin sebagai mentor mereka dan sehingga kini mereka semua berjaya ke pentas paruh akhir. Dengan itu, Norin akan terus membantu protege ini agar kekal dan aktif dalam bidang nyanyian dan akan membawa mereka ke peringkat yang lebih jauh tanpa Norin lagi. Dalam perkembangan seni Norin pula, kini lagu single pertama yang berjudul Kau Dustai Cintaku baru saja dinobatkan sebagai pemenang dalam pertandingan lagu tempatan volume 2 on TV dan memenangi pembikinan video daripada Nautica Production. Norin sempat memberikan ucapan terima kasih kepada keluarga, sahabat handai, peminat dan semua laman media hiburan yang menyokong karya seninya. Tanpa Anda, siapalah saya menurut Norin tidak akan berjaya sampai sejauh ini. Kepada yang menyaksikan pentas akhir pertandingan ini adalah boleh mengikuti perkumpulan peminat di laman Facebook yang diberi nama Lahadatu Voice, kata Norin mengakhiri perbualan. Perkembangan terkini dan terbaru artis tempatan Sabah. Jalil J berharap pandemik COVID-19 ini cepat pulih. Jalil J, seorang penyanyi, memanfaatkan masa PKPB dengan melakukan pelbagai aktiviti termasuk mencari ilham untuk penciptaan lagu terbaru. Jalil yang kini berada di kampung melakukan pelbagai aktiviti kampung seperti menumbak sawit dan Jalil kini terus berada di kampung karena mengikuti ketetapan SOP. Menurut Jalil, dia dijangkakan akan menjalani penggambaran untuk program Jom Kita Snap pada bulan hadapan. Dan sebelum mengakhiri perbualan, penyanyi itu sempat mengatakan kebimbangannya terhadap kes positif COVID-19 yang semakin meningkat. Karena jika berterusan, pasti penggambaran Jom Kita Snap itu tidak dapat dilakukan. Menurutnya, mengakhiri perbualan. Jangan takut terima keputusan dikritik netizen bersama Alfian Aiman. Biarpun kini penyanyi Alfian Aiman berada di negara orang, tapi ia tidak menghalang untuk dia turut mengikuti perkembangan baharu FH Production, yaitu FH Idol, sejak dari awal saringan pertama dijalankan. Alfian sangat yakin dan sangat menyokong program itu. Dan melalui pusingan pertama yang lalu, dia berpendapat FH telah melakukan yang terbaik dalam usaha untuk menyambung generasi anak seni akan datang. Menurut Alfian, program seperti itu, saya berpendapat FH telah melakukan sesuatu yang begitu bermakna, yaitu mengeratkan lagi silaturahim di dalam seni dan menambahkan pengalaman untuk berjuang buat penggiat baru ini. Tambahnya lagi, bukan mudah untuk berjuang dan buat peserta haruslah bertabah hati dan menerima keputusan dalam suatu perjuangan, terutama dalam seni suara. Semoga melalui FH Idol ini, pihak FH mampu mengeluarkan produk yang terbaik, bintang yang mampu bertahan lama dan tidak mengenal erti putus asa, dan membantu mereka menaikkan lagi industri seni tempatan Sabah, tambah Alfian. Beritahunya lagi, kini walaupun program seperti ini pernah dianjurkan oleh pihak lain, namun Alfian yakin dengan penganjuran program FH Idol akan membantu bintang tersebut untuk terus bersinar. Kata Alfian, dia
sangat yakin FH akan melakukan sesuatu kepada pemenang seperti dari segi penciptaan karya yang terbaik dan publicity untuk bintang mereka bagi meneruskan karya sebagai anak seni. Dan Alfian berpesan kepada para peserta FH Idol yang mana melepasi saringan pertama dan seterusnya, semoga semua dipermudahkan dan jangan takut untuk terima keputusan dan jangan takut terima kritikan dari netizen. Tambahnya lagi, untuk adik-adik yang bakal bersinar menjadi penghibur, teruskan usaha, jangan pernah kenal arti putus asa, karena seni adalah hidup. Penyanyi kelahiran Kota Belud ini yang kini bekerja di negara seberang mengakui, karena wabak pandemik masih berleluasa, memaksanya untuk menghadkan pekerjaan hakikinya. Namun, Alfian masih terus berkarya dalam seni demi kelangsungan hidupnya. Menurut Alfian, banyak perkara yang dia lakukan, seperti apabila ada pihak yang memintanya untuk membuat cover lagu dan meminta video tersebut disunting kepada gambar mereka, biasanya pihak akan berhubung terus kepada Alfian soal bayaran yang dikenakan. Menurut Alfian lagi, dia kini dalam proses perbincangan bersama dua orang komposer, yaitu komposer tempatan Sabah dan juga daripada negara seberang, yaitu Indonesia, untuk lagu terbaharunya pada 2021 nanti. Alfian sempat berpesan untuk para peminat dan juga keluarganya yang sentiasa mendoakan kesejahteraan dan menyokong perjuangan seninya. Dan kepada para peserta FH Idol, kalah atau menang itu adalah adat pertandingan. Adik haruslah ingat, rezeki dan tuah itu tidak penting, karena dalam perjuangan seni kita harus lakukan dengan hati yang ikhlas. Karena bukan mudah untuk meraih apa yang kita inginkan. Hendaklah diikuti dengan kesabaran, ketabahan, usaha yang tidak mengenal arti putus asa, kata Alfian mengakhiri perbualan. Kami hanya rakan sekerja, tidak lebih dari itu. Bersama Livia Sherlyn. Mula berkecimpung dalam bidang lakonan, menerusi wayang toko pada 2019, pelakon Livia Sherlyn telah banyak membintangi filem, drama dan sketsa. Yang terdahulu ialah drama berjudul Pokok Christmas 2 yang merupakan kesinambungan daripada drama bertajuk Pokok Christmas. Ketika dihubungi, dia memberitahu melalui drama itu dia memegang watak sebagai pembantu bernama Jane, yaitu istri kepada watak James yang dilakonkan oleh Sabil Runsogit. Keserasian dalam lakonan dan sekeping gambar mereka berdua yang kelihatan begitu erat sekali dan menjadi tanda tanya kepada para netizen yang mengikuti perkembangan drama tersebut tentang sejauh mana hubungan mereka. Menurut Livia, itu hanyalah watak di dalam drama ini. Dan gambar tersebut adalah babak di mana kami mempromosikan drama tersebut, menurut Livia. Namanya lagi, Livia sangat bersyukur dan bangga kerana berpeluang dapat berlakon bersama dengan pelakon dan penyanyi tempatan Sabah. Namanya lagi, mereka memang berlakon bersama di bawah arahan pengarah Tony Francis Gitom, namun tidak ada hubungan istimewa antara kami. Menurut Livia, mereka hanya rakan sekerja sahaja. Beritahunya lagi, babak mereka adalah idea daripada pengarah sendiri dan hanya
diberikan pencerahan secara lisan, dan cara untuk melontarkan dialog pula adalah mengikut kebijaksanaan masing-masing. Dalam lakonan, kita harus mengikut arahan pengarah. Kita hanya melakonkan secara spontan sahaja, dan itu yang Livia sendiri alami dan tidak menganggapnya sebagai negatif. Livia baru saja melangkah dalam dunia seni lakonan dan berharap netizen terus memberikan sokongan kepada karya Livia tanpa memberikan ataupun melibatkan hal pribadi. Dalam dunia lakonan, menurut Livia, kita tidak tahu siapa yang akan digandingkan. Serta diberi peluang untuk berlakon bersama lagi, bagi Livia tidak ada masalah. Menurut Livia memberikan keterangan, dalam rekan kerja kita harus paham dan bersikap profesional. Soal hubungan istimewa itu tidak ada langsung di antara kami, selain sebagai dan hanya rekan sekerja sahaja, tambah Livia lagi. Livia sempat mengucapkan terima kasih kepada pihak FH Media kerana telah menghubunginya berkaitan isu ini, dan juga berterima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun memberikan sokongan kepada Livia. Sokonglah artis tempatan Sabah. Jangan lupa menyaksikan tayangan eksklusif Pokok Christmas 2 di saluran YouTube dan laman Facebook Wayang Toko pada 22 Desember nanti, bersamaan dengan jam 9 malam, katanya mengakhiri perbualan. Jason Umin kini kembali dengan Keposion Tulun Mororobuat. Penyanyi Jason Umin kini kembali dengan lagu terbaharunya yang berjudul Keposion Tulun Mororobuat yang telah dimuat naik ke dalam laman YouTube milik Jason Umin sendiri. Lagu yang menceritakan tentang kehidupan anak-anak muda sekarang dan tentang kehidupan rumit, kehidupan zaman orang dahulu, yang mana menjalani kehidupan sebagai seorang petani itu ditulis oleh Jimmy Santaim. Lagu ini telah dirakamkan di Bambarayun Studio Production, manakala musiknya oleh Ati Tangkapas. Ilham menulis lagu ini terhasil apabila kerinduan untuk melihat orang dahulu bertani jika dibandingkan dengan zaman sekarang yang pernah saya lalui pada zaman kanak-kanak, menurut Jason ketika ditanya mengenai lagu tersebut. Lagu ini mendapat perhatian daripada para netizen yang menonton dan mendengar lagu ini. Ramai yang memberikan komen positif dan mengatakan terubat rasa rindu pada zaman dahulu. Kata Jason lagi, dia berharap agar lagu ini dapat memberi pengetahuan kepada generasi muda kini tentang kehidupan bertani pada suatu masa dahulu. Penyanyi ini turut memberitahu yang kini dia menjalani kuarantin selama 14 hari di Hotel Sutra Harbour, dan jika tidak ada masalah, barulah dia turun bertugas seperti biasa. Kurang aktif, idam gadis berperwatakan sederhana. Pelantun lagu Ika Iginawa yaitu Wan atau sinonim dengan nama panggilan sebagai Gurang Aktif, kini sibuk kerana menyertai pertandingan mencipta lagu dusun Sabah ataupun PMLDO. Gurangak sendiri mengakui ketika dihubungi, PMLDO sangat mencabar kerana peserta-peserta yang telah menyertai pertandingan tersebut amatlah hebat-hebat belaka. Artis lama pun ada yang menyertai, antaranya adalah Madusa dan juga JM Poi. Gurangak berharap agar para pengadil dapat mengadili pertandingan tersebut dengan adil dan saksama, kerana pertandingan ini sangatlah bagus dan mengetengahkan bakat-bakat baru dan lama dalam mencipta lagu.
Markah sebanyak 30% adalah daripada undian YouTube dan selebihnya daripada juri-juri profesional. 10 lagu bakal marah ke pertandingan akhir daripada 64 buah lagu yang dipertandingkan, ujar Gurangak. Ketika diajukan soalan berkenaan dengan status dirinya, Wan tanpa berselindung mengakui dia masih solo. Menurut Gurangak, dia kini masih solo dan jika diberi peluang untuk dipertemukan dengan pasangan hidup, pastinya Gurangak ingin memilih gadis yang berperwatakan sederhana dan cantik. Menurutnya lagi, cantik tanpa alat solek pun boleh dilihat cantik. Dan yang paling penting, dia boleh terima saya seadanya, menurut Gurangak. Gurangak juga sempat menyuarakan pendapatnya tentang FH Media dan FH Idol karena dia juga merupakan salah seorang artis yang sering berkongsi artikel yang dikeluarkan oleh FH Media. Wan berkata, penglibatan FH Media dalam industri seni amatlah penting karena banyak membantu artis-artis tempatan mempromosikan lagu-lagu mereka. Gurangak sempat berpesan kepada rakyat Sabah agar mematuhi arahan PKPB dan mematuhi SOP serta mengurangkan pergerakan dari tempat ke tempat orang ramai. Perkembangan terbaru dan terkini, topik terhangat masa kini. FH Idol konser kedua ada kejutan. Konser atas talian minggu kedua FH Idol musim pertama akan berlangsung pada malam ini bersamaan dengan 21 November 2020, yaitu bermula pada jam 8 malam di saluran YouTube FH TV. Seramai 30 peserta akan berentap untuk melayakkan diri ke konser seterusnya pada malam ini. 5 daripada peserta tercorot akan disingkirkan. Para peserta telah diberikan tugasan untuk menyanyikan lagu berentak dangdut dan lagu-lagu tersebut haruslah nyanyian asal penyanyi tempatan Sabah. Menurut pengurus urusan FH Production Sendirian Berhad, Freddy Hampton, ada di antara peserta yang ingin menyanyikan lagu dangdut, tapi bukan lagu artis Sabah. Tetapi dia membuat keputusan, hanya lagu-lagu dangdut nyanyian artis tempatan saja yang akan dibenarkan. Syukurlah karena mereka mampu membawakan lagu itu dengan baik sekali. Dan walaupun saya ini sebagai penyanyi juga sudah 11 tahun lah dalam industri seni hiburan ini dan juga pengamal lama web. Tapi ada di antara lagu yang tidak pernah saya dengar. Itulah. Jadi ini yang kita maulah dengan pemilihan lagu-lagu Sabahan yang kita buat ini. Diharap ianya dapat mempromosikan lagu-lagu lah yang dipersembahkan secara meluas. Freddy sempat memberitahu dalam konser kali ini dia telah menjemput beberapa orang kenamaan dan menteri untuk bersama-sama menyaksikan program itu, termasuk CEO Finas, Ahmad Idham. Selain itu saya ada menjemputlah beberapa persatuan artis termasuklah SPO, Perpisah, Persatuan Artis Rungus, Persatuan Artis Pedalaman, dan Persatuan Artis Bajau untuk menyaksikan program ini. Jadi saya berharap konsep kedua ini akan menarik lebih ramai penonton untuk sama-sama memeriahkan lagi program ini. Dan kita juga buat sedikit kejutan lah, dan ini adalah kelainan dalam dari segi pengendalian. Berbeza dengan yang konsep yang pertama, konsep online. Jadi mengikut perancangan, malam ini akan ada 5 peserta terkeluarlah, tetapi mungkin ada kejutan di situ mengenai peserta yang akan tersingkir. Sama ada 5
atau kurang ataupun lebih daripada 5 yang akan tersingkir. Nah, jadi itu kita akan saksikan pada malam inilah. So walaupun program ini kita hanya dimainkan di YouTube saja, namun program ini sahlah di sisi undang-undang untuk makluman semualah. Dimana untuk penggambaran program ini kita juga ada memohon permit lah, dan telah luluskan permit daripada FINAS, yaitu permit penggambaran, dan kita juga berlesen lah sebagai penerbit program ini daripada FINAS. Ya. Dia berharap kepada semua, tidak kira sama ada artis Sabah maupun peminat lagu-lagu tempatan Sabah, agar sama-sama menyokong program ini dan memberikan sokongan kepada peserta.